Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Habib. Nama saya Zulkifli bin Muhammad. Saya seorang pelakon. Saya selalu kerap dalam semasa saya dah hijrah ini, apabila saya menerima tawaran lakonan sebagai seorang pelakon tu, dijujur di dalam lakonannya. Jadi apabila dia ingin menghidupkan suasana watak yang diamanahkan, dia akan berbuat sesungguh-sungguh demi menghidupkan dan amanah yang telah diberikan kepada dia. Contoh, dia akan daripada mata, dia akan menzahirkan kalau dia bersama kekasih, bersama isteri pinjaman di dalam lakonan, dia akan melahirkan aura nafsu melalui mata, melalui gerak badan dia untuk menampak dan menghidupkan suasana, dan kadang-kadang terlajak bersentuhan bukan mahram. Subhanallah. Itu masalah yang kerap berlaku. Soalannya Habib, jika terjadi kejadian itu, bila dah tersentuh, apakah yang patut saya buat setelah habis kerja untuk kembalikan diri saya istiqamah sebagai seorang yang dah hijrah, insya-Allah. Terima kasih Abang Zul untuk soalannya. لا يتأتى تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما أحل الله تعالى، ونحن وإياكم عبيد للإله الواحد والحكم حكمه والأمر له. Tidak mungkin kita ini diperbolehkan mengharamkan apa yang Allah halalkan ataupun menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kita ini semua adalah hanya hamba kepada Tuhan. لأن هذا الحق للإله وحده تجرأ عليه بعض الناس في عالم الدنيا وقالوا أنظمتنا احترموها والتزموا بها، وأمام أنظمة الله وأديان أنتم أحرار وأنتم في حرية، ففسروا الحرية بالتجرع على الله والخضوع لأنظمتهم هم. Kebenaran itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian daripada orang terkadang tergelincir dengan dikatakan kepada mereka, undang-undang kami, kamu mesti patuh dan ikut. Adapun di dalam agama, maka itu adalah merupakan kebebasan individu dan pribadi. Ini yang kadang-kadang berlaku kepada seseorang, sehingga di dalam hukum hakamnya Allah kita dilihat untuk bersikap bebas dan boleh sebagai hak pribadi, tapi dalam undang-undang yang dibuat oleh mana-mana syarikat atau mana-mana kelompok mesti diikuti. Yang sebenarnya patut diikuti siapa? فسواء كان الفعل المباشر محرم ويجب لمن وقع فيه أن يتوب، وليس لمن لم يقع فيه أن يحدث نفسه بالعمل ثم التوبة بعد العمل، أو كان مثيرا للغير كذلك، فإن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دل على الإثم كان له من الآثام مثل آثام من تبعه. Bukanlah seseorang itu boleh menganggap perbuatan itu mubah kalau itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun berfikir tidak mengapa buat melakukan yang salah, lalu setelah itu kita bertaubat untuk daripada perbuatan yang salah, sementara perbuatan salah itu belum dilakukan olehnya, yakni merancang untuk bertaubat akan kesilapan yang belum dilakukan olehnya. Maka dalam hal ini tidak boleh berubah perkara yang benar dan tidak boleh berubah perkara yang salah. Dalam hadis dinyatakan, barang siapa orang yang menunjukkan kepada kebenaran, maka baginya pahala sama dengan orang yang melakukan kebenaran tersebut, dan barang siapa yang menunjukkan kepada perbuatan dosa, maka baginya dosa orang yang melakukan dosa itu. فالمطلوب أن تتفنن التفنن القويم السليم في فنك وترتقي إلى مستوى نشر الخير والإغراء بالخير وبالمنافع والمصالح الظاهرة والباطنة.
Yang perlu diminta kepada orang yang terlibat dalam lakonan adalah berlakonlah dalam lakonan-lakonan yang bermanfaat dan juga lakonan-lakonan yang baik untuk menyebarkan kebaikan dan juga kemanfaatan. وبعض الذين مثلوا في كثير من التمثيليات بعض الصحابة أو بعض الصالحين أثر ذلك عليهم وعاد بنور في قلوبهم بعد أن قاموا بتمثيل تلك الأدوار. Sebagian mereka golongan orang-orang seni yang mereka berlakon dengan lakonan orang-orang yang baik, personality yang baik. Ketika menjiwai lakonan orang yang baik itu, setelah mereka selesai daripada berlakon, mereka pun berubah perangainya menjadi orang yang baik karena menjiwai orang yang baik itu dalam lakonannya. ومن الجميل أن تتطوروا أنتم فتكونوا أنتم الذين ترسمون التمثيلية ومقاصدها وأهدافها وتحددون أدوارها ولا تكونوا مستأثرين لمن يضع لكم وأنتم تقولون أمرنا وطلب منا، بل أنتم مروا واطلبوا أيضا بما تقيمون من التمثيليات الهادفة الطيبة التي تنفع المجتمع. Bahagian daripada sesuatu yang baik dan indah bila kalian golongan seni justru yang mencipta melalui kesenian-kesenian yang ada pada diri kalian hal-hal yang boleh diambil manfaatnya dan juga kebaikannya. Sementara antum kalian ini sebagai seorang yang memiliki skill dalam seni tersebut dan tidak menjadi orang yang dipaksa, disuruh, diminta, yang hanya menjadi pak turut kepada sesiapa yang memintanya. Bahkan jadilah kalian orang-orang seni yang meminta dan memerintah dan bukan diminta atau diperintah. وكما أن كثيرا في العالم يخرجون إلى ما يسمى بالطب البديل اقتناعا منهم بأن في ذلك الطب فوائد أكثر، فنحب أيضا أن تقيموا أنتم في عالم الخلق التمثيل البديل والغناء البديل وأنواع الفن البديل من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. Seperti mana kita mendengar akhir-akhir ini tentang perubatan alternatif, dan dikatakan perubatan alternatif ini lebih selamat bagi orang yang mahu mengambil langkah perubatan tersebut. Maka demikian juga di dalam dunia seni, jadikanlah ada kesenian alternatif, lakonan alternatif. Yang baik, yang tidak baik diubah menjadi baik, yang sudah baik jadikannya dia lebih baik. شغلوا أفكاركم في كيفية الوصول إلى ذلك وييسر الله لكم. وفي مثل ماليزيا ستجدون فرص وإمكانيات توصلكم إلى هذه المقاصد أحسن من غيرها في كثير من البلدان. Sibukkanlah fikiran kamu semua untuk berfikir kepada apa yang saya jelaskan tadi. Sesungguhnya kamu semua yang berada di Malaysia ini terbuka untuk kamu banyak kemudahan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Jazakumullah Sidi.